Saya Wafi. Saya Nathaniel. Saya Mawadah. Kami daripada kumpulan bulan 5. Hari ini kita orang nak tentang unit 5 iaitu ayat. Okay, so yang pertama adalah pembentukan frasa. Frasa ialah binaan daripada perkataan yang mempunyai potensi untuk menjadi unit yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 perkataan atau lebih. Maksudnya yang boleh dikembangkan. Contoh yang dia bagi kat sini bunga, lepas tu dia kembangkan jadi sekuntum bunga, lepas tu dia kembangkan lagi jadi sekuntum bunga mawar, lepas tu sekuntum bunga mawar merah, lepas tu last kali sekuntum bunga mawar merah itu. Nampak tak setiap ni dia ada tambah perkataan-perkataan doa. Itu namanya pembentukan frasa. Next. Lepas tu terdapat binaan frasa. Ada 4 jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa agentif dengan frasa seni nama. Yang pertama adalah frasa nama. Frasa nama ni adalah binaan dalam ayat yang kata intinya terdiri daripada kata nama terbitan atau kata ganti nama. Okay, contoh kat sini. Kata nama dia punya frasa nama dia guru itu. Lepas tu predikat dia punya penerangan ayat sedang mengajar. Lepas tu untuk kata nama terbitan, ni pelabuhan itu. Pelabuhan ni kata nama terbitan. Lepas tu dia punya penerangan ayat ramai orang. Jadi ayatnya pelabuhan itu ramai orang. Yang ketiga, kata ganti nama. Ni kat sini dia guna dia. Lepas tu dia punya contoh ayat. Contoh ayat pula. Dia punya predikat belum makan. Jadi ayatnya jadi dia belum makan. Faham? Faham. Next. Ini contoh binaan frasa. Yang kat sini yang penuh ni itu unsur wajib dalam binaan frasa. Lepas tu yang sini, belah sini dengan belah sini dia unsur pilihan. Contoh yang dia bagi, yang ini sebenarnya saya tak faham. Betul, kata inti kat sini dia bagi pelajar. Lepas tu kat belah sini dekat kata bilangan dia letak setiap. Lepas tu penjuru bilangan tak ada, kekaran tak ada, kata inti semua tak ada. Jadi ayatnya jadi setiap pelajar. Faham? Okay, next. Pengarah. Lepas tu kat sini dia ada kata bilangan, penjuru bilangan, kekaran. Nampak macam typo tu, itu sebenarnya gelaran. Gelaran, penerang dengan kata penentu semua ada. So jadi ayatnya 2 orang datuk pengarah kesenian itu. Faham tak? Faham betul. Lepas tu yang ni contoh ni. Lepas tu yang ni kata inti. Kata inti ni dia guna, dia ambil kata nama. Jadi lembu, lepas tu kata bilangan 3, penjuru bilangan, ekor, penerang, jantan, kata penentu ini. Jadi 3 ekor lembu jantan ini. Lepas tu last sekali kata inti dia guna hutan. Kata inti yang seterusnya dia guna rimba. Lepas tu kata penentu dia itu. Jadi hutan, rimba itu. Kata inti yang ni pun kata nama juga. Lepas tu yang bawah pula kata binaan kata nama yang menjadi inti boleh menerima unsur penerang dari kata nama, kata adjektif, kata kerja, frasa seni nama atau kata bilangan ordinal. Contoh kat sini, contoh kata nama dengan kata nama, kan pinggan ni kata nama, mangkuk pun kata nama. Jadi bila gabungkan dia jadi pinggan mangkuk. Lepas tu kalau yang ni kata nama dengan kata adjektif. Jualan kan kata nama, murah kata adjektif. Bila digabungkan dia jadi jualan murah, maksudnya tengah ada sale lah. Lepas tu ini contoh kata nama dengan kata kerja. Kata nama what, bersalin ni kata kerja. Bila gabungkan jadi what bersalin, maksudnya tempat orang nak bersalin. Lepas tu kata nama dengan frasa seni nama. Kata nama tu rumput, frasa seni nama tu di tepi jalan tu. Jadi
ayat dia jadi rumput di tepi jalan. Dia terangkan rumput tu ada kat tepi jalan. Lepas tu last tadi, kata nama dengan bilangan ordinal. Contoh kata nama tempat. Bilangan ordinal dia pertama. Jadi, maksudnya dia nak terangkan bila gambar jadi tempat pertama, maksudnya dia dapat jadi dia nak bagi tahu kat situ yang dia dapat tempat pertama lah. Macam gitu. Next. Ini adalah binaan frasa nama mengikut hukum DM. Kan kumpulan lepas tu ada terangkan juga terangkan tentang hukum DM ni kan. So D tu bermaksud diterangkan, M pula bermaksud menerangkan. Tapi ada juga beberapa unsur hukum DM yang telah mantap, jadi dia menerima kekecualian hukum DM tu. Contohnya, yang pertama adalah frasa yang telah mantap. Jadi ibu pejabat. Ibu pejabat ni dia tak menerima hukum DM sebab dia bukan diterangkan dan dia juga tidak menerangkan. Lepas tu, frasa kata bilangan. Contoh kat sini dia bagi semua cadangan. And last adalah frasa nama panggilan atau gelaran. Contohnya, Puan Aisyah. Kat sini pun dia tak menerangkan, dia pun tak diterangkan. Faham? Faham. Okay, next. Rasa kerja. Apa itu rasa kerja? Rasa kerja ialah binaan yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan dan rasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Contoh, subjek, budak itu menjerit sekuat-kuat hatinya. Dia punya inti menjerit. Contoh yang kedua, atlet itu berlari sepantas kilat. Yang ketiga, wangnya tersimpan dalam amanah saham. Dan yang keempat, Puan Khadijah menyanyi dengan suara yang merdu. Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, berpelengkap atau berpenerang. Next. Untuk binaan frasa kerja transitif, ia mengandungi kata kerja transitif sebagai inti. Perlu diikuti oleh objek dan ayat yang terhasil boleh dibasickan. Contoh kat sini, kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab, dan apabila kita pasifkan ayat itu, tanggungjawab tidak boleh kita abaikan. Bentuk frasa kerja transitif, frasa kerja transitif dengan satu objek. Contoh, Ibu Sufi sedang menyimak larangan. Yang kedua, Aisyah sedang menjahit baju bapaknya. Aisyah sedang menjahit baju sebelah anaknya. Salah. Info tambahan. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna kata adjektif. Contoh, perbalangan kesimpang itu mengerikan kami. Kematian nenek menyedihkan kami sekeluarga. Contoh yang kedua, Taylor Swift. Taylor Swift. Ya, betul. Menghidangkan tetamu minuman. Jadi kita nak tukar minuman ni kat sini, tetamu ni kat sini. So bila kita tambah perkataan kepada, so ayat akan menjadi Taylor Swift Taylor Swift menghidangkan minuman kepada tetamu. Itu aja dia. Okay, next. Binaan frasa kerja tak transitif mengandungi kata kerja tak transitif sebagai inti dan tidak memerlukan objek. Contoh, adik tidur lena. Kita tahu adik tu adik memang tidur lena. Yang kedua, abang kasih ketawa. Abang tu tak apa benda lain, kasih ketawa je. Yang ketiga, Samsul berhujah tentang istriku. Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerjanya dapat berdiri sendiri, tidak memerlukan objek atau pelengkap bagi menyempurnakan maksud ayat. Contoh, Irfan belajar. Walaupun tak ada di luar negara, kita still faham Irfan tengah belajar. Yang kedua, Irfan bergaduh di dalam makmal. Tak ada di dalam makmal, kita boleh tahu Irfan tengah bergaduh. Next. Frasa kerja tak transitif berlengkap ayat yang mengandungi
Frasa kerja tak transitif jenis ini, kata kerjanya tidak dapat berdiri sendiri sekiranya tiada pelengkap. Contoh, penyakit datuk beransur sembuh. Maruan menjadi pensyarah. Pelengkap bagi frasa kerja tak transitif yang pertama, kata atau frasa nama. Frasa adjektif. Yang ketiga, frasa seni nama. Next. Untuk pelengkap bagi frasa kerja tak transitif, contoh frasa nama sebagai pelengkap. Yang pertama, Pak Sudi tersepak gol. Yang kedua, sikap negatif adik tirinya sikap negatif adik tirinya memeningkan kepala ibu. Contoh frasa adjektif sebagai pelengkap, azam pelajar-pelajar itu bertambah teguh. Sebagai pemimpin, beliau perlu bersikap adil. Yang ketiga, contoh frasa seni nama sebagai pelengkap. Keluarga Mutual Faizal berasal dari Johor. Beberapa buah kapal kargo singgah di Pelabuhan Kelang. Next. Frasa kerja tak transitif bersebenarnya terdiri daripada binaan kata kerja tak transitif yang diikuti oleh kata lama. Jadi boleh digugurkan atau tidak menjelaskan maksud ayat. Contoh, jiran saya berniaga kuih-kuih. Mereka sedang bermain gasing. Sama-sama. Kalau tak ada kuih-kuih itu, tahu yang jiran kita sedang berniaga. Mereka sedang bermain walaupun tak ada gasing. Terus kita tahu mereka sedang bermain. Okay, next. Binaan frasa adjektif sesudah perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. Frasa adjektif ini berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Oleh itu, kata adjektif hadir sesudah kata nama. Binaan frasa adjektif unsur pengisi frasa adjektif. Yang pertama, binaan satu perkataan. Yang kedua, binaan dua perkataan. Kata adjektif tambah kata adjektif. Kata adjektif tambah kata nama. Binaan frasa adjektif. Contoh binaan satu perkataan. Hati mereka cemas. Maka adanya hujan. Budak itu nakal. Kata adjektif juga boleh terdiri daripada perkataan-perkataan yang berimbas. Misalnya, bangunan ini tidak setinggi bangunan itu. Bikin kakak kemerah-merahan kerana menahan malu. Rafael sentiasa mengikut petunjuk abangnya. Next. Yang kedua, binaan dua perkataan. Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna. Dua kata adjektif yang berlawanan makna. Dan yang ketiga, deretan dua kata adjektif dengan perkataan kedua digunakan oleh sebab unsur rima iaitu keindahan bunyi. Contoh yang pertama, riang gembira, detik lesu, cantik model. Beradalah cemak manis, kurus kering. Semua peserta di pesta itu sangat riang gembira. Ibu memakai pakaian yang cantik molek untuk majlis perkahwinan. Segala pun adalah beliau terbayar apabila beliau memenangi tempat pertama dalam pertandingan. Next. Contoh yang kedua, yang berlawanan, dekat daun, baik manis, tua muda, kecil besar, miskin kaya, baik buruk. Macam mana? Tempat kemalangan itu dekat dengan sekolah Joshua. Sekolahnya terletak sangat jauh dari rumahnya. Sabrina tidak mahu makan tempat yang pahit. Contoh yang ketiga, tinggi lampai, rumah kedempot, kaya raya, lemak kebahan. Pramugara yang tinggi lampai itu ditemui mati di rumah sewanya. Kucing itu sangat gemuk kedempot dan selalu tidur sepanjang hari. Keluarga itu boleh pergi bercuti ke mana sahaja kerana sangat kaya raya. Next. Binaan dua perkataan. Mestilah frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Contoh, merah jambu, hijau daun, kuning asal, jinak-jinak merpati, muda remaja dan biru laut. Baju kegemaran saya berwarna merah jambu. Laut di pantai ini mempunyai warna biru laut yang menakjubkan. Dia masih seorang muda remaja yang berusia 16 tahun. Yang kedua, frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Contoh, panjang tangan, rambut ayam, besar kepala, dengan tulang, mudah urus, lancang mulut, dan tua melani.
Terdapat problem untuk membantu mereka yang bertahun belajar membaca dan menulis. Yang kedua, jangan menjadi lancang mulut berfikir sebelum bercakap. Dan ketiga, bakal seorang yang dengan bilang kerana dia sangat suka bekerja keras dan tidak pernah mengeluh tentang kerjanya. Binaan frasa segi nama. Satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata segi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata segi itu. Menentukan tempat dan arah sesuatu, dan tanpa kata segi kita tidak dapat menyatakan tempat, arah dan keadaan sesuatu kata nama. Kata nama terbahagi kepada empat binaan. Yang pertama kata segi nama dan frasa nama. Yang kedua kata segi nama, kata frasa dan kata nama. Yang ketiga kata segi nama, frasa nama dan keterangan. Dan yang keempat kata segi nama, kata arah, frasa nama dan keterangan. Antara kata segi nama yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah di, ke, dari, daripada, kepada, untuk, akan, bagi, hingga, oleh, tentang, sampai, menerusi, melalui, mengenai, berkenaan antara terpisah sampai dalam. Kenaan kata segi nama frasa nama, contohnya dengan ibu saya pada pagi itu dengan keretanya kepada para pelajar di pusat kesihatan media, kereta diangkatnya dari ibu pejabat di sebelah kiri. Oh dah, binaan kata segi nama, kata arah dan frasa nama di hadapan kilang, ke utara negeri itu, ke tepi jalan, di penjuru kaki, di dalam nasi meja, di atas pintu, dari pinggir bandar, ke samping saya. Binaan kata segi nama, frasa nama dan keterangan. Frasa segi nama boleh diikuti oleh keterangan, misalnya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan penyertaan dan keterangan hal. Contohnya, saya ke Amerika Syarikat pada bulan lalu untuk keterangan waktu. Gadis itu dari kampung dengan ayahnya, keterangan penyertaan. Mereka berbincang tentang masalah pendidikan anak-anak desa, keterangan hal. Dan kemalangan itu berlaku pada petang semalam di depan kedai itu, keterangan waktu juga. Kata segi nama, kata arah, kata frasa nama dan keterangan. Frasa nama dalam binaan siga boleh menerima kata sebelum frasa nama, boleh menerima kata arah sebelum frasa nama. Contohnya, budak itu berlari ke tepi jalan dengan cepat. Ada corak menarik di tengah kain batik sutra kuatan Jepunnya. Mereka menetap di utara bandar itu sejak 2 tahun lalu. Lori itu terbabas ke kiri jalan dengan tiba-tiba. Lukanya itu di hujung jari kaki di bahagian bawah. Frasa segi nama boleh diperluas dengan kata bantu. Contohnya, kami akan ke sana pada petang esok. Mereka pernah ke sini beberapa kali. Saya masih di sekolah itu pada waktu itu. Abang mahu telefon jabat sekarang. Kamu mesti ke sekolah pada setiap hari. Next. Bila kita teruskan dengan analisis kesadaran, saya akan teruskan dengan analisis kesalahan frasa. Okey, seperti kita tahu, selain daripada kesalahan kata, ada juga kesalahan penggunaan frasa dalam ayat. Jadi yang kami tunjuk dalam slide ni tak semua dia ada sebab kesalahan frasa ni banyak. Jadi kami tunjukkan yang selalu berlaku dalam penulisan atau sebab kekeliruan lah. Okay, dalam analisis ni kita akan tengok kesalahan frasa nama, kesalahan frasa kerja, kesalahan frasa adjektif dan kesalahan frasa segi nama. Next. Jadi saya akan menerangkan kesalahan frasa nama, kesalahan frasa kerja dan kesalahan frasa adjektif. Baiklah. Okey, jadi ayat yang salah ni Datuk Sairi melemparkan sebuah senyuman kepada hadirin dalam majlis itu.
Jadi kita betulkan ayat yang salah ni kepada yang betul, iaitu Datuk Zairin melemparkan satu senyuman kepada hadirin dalam majlis itu. Okey, yang kita garis ni, yang kami garis ni ialah kesalahan dia. Kesalahan dia iaitu sebuah senyuman. Okey, justifikasi untuk ayat ni ialah, untuk kebetulan ayat ini ialah kata nama abstrak tidak menerima penjodoh pilihan. Jadi kata nama abstrak tu apa? Okey, kata nama abstrak dia, okey, abstrak lah. Abstrak ni kata nama abstrak ni maksudnya kata nama yang kita tak nampak, yang kita tak lakukan, yang kita tak nampak. Okey. Jadi berapa ni? Sabar lagi, sabar. Okey, jadi senyuman ni ialah kata nama abstrak. So kata nama abstrak ni dia takkan menjadi, dia tak memerlukan penjodoh bilangan. Okey, jadi kebetulan dia ialah kita guna satu senyuman kepada hadirin dalam majlis. Okey, contoh lain untuk kata nama abstrak yang tidak memerlukan penjodoh bilangan ialah sebuah pandangan. Sebuah pandangan betul ke salah? Salah. Okey. Sebuah sumbangan. Betul. Salah. Okey, sebuah keberanian. Salah. Sebab pandangan, sumbangan, keberanian tu semua ialah kata nama abstrak. Okey. Jadi sabar. Jadi contoh ayat yang kita boleh betulkan yang pandangan, sumbangan, keberanian tu contohlah. Macam saya telah memberikan beberapa pandangan kepada projek ini. Okey, satu kita macam gantikan sebuah tu kepada beberapa ke lah. Maksudnya apa yang kita guna beberapa tu untuk merujuk kepada pandangan tu. Dan itu lah ayat tu. Okey, untuk sumbangan pula jabatan itu telah Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyalurkan satu sumbangan kepada anak-anak yatim. Okay. Lepas tu kalau keberanian, Huda telah menunjukkan keberaniannya dalam menempuhi cabaran itu. Maksudnya semua kata nama abstrak tu dia tak menerima penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan, ingat tak penjodoh bilangan tu apa? Ingat, penjodoh bilangan ni macam sebiji, sebatang, sebuah dan sebagainya. Okay, next. Okey, yang seterusnya kesalahan perasaan kerja. Ibu memasak di dapur. Okey, ini ayat yang salah dia. Jadi yang betul dia, ibu memasak nasi goreng di dapur. Okey, justifikasi untuk ayat ini, kenapa kita cakap ini salah, kenapa kita cakap ibu memasak di dapur salah? Sebab kata kerja aktif transitif perlu diikuti fasa nama sebagai objek. Okey, seperti yang kita dah belajar dalam pembukaan ada punggada yang akan itu. Kata kerja aktif transitif ni ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya. Jadi kata kerja kat sini kata kerja dia ialah masak. Jadi masak ni dia memerlukan objek selepasnya untuk melengkapkan maksudnya. Jadi ibu memasak nasi goreng di dapur, nasi goreng ni berfungsi sebagai objek dalam ayat ni. Okay. Jadi ialah tak kisahlah ibu masak nasi goreng kampung ke, nasi goreng Cina ke, ayam ke apa ke, tak, asalkan selepas kata kerja aktif transitif mesti ada objek. Okey. Dan seterusnya Ahmad menyedari akan kesilapannya. Ayat ni salah. Jadi yang betulnya ialah Ahmad menyedari kesilapannya. Justifikasi untuk kesalahan ini ialah kata lain. Kata lain tidak boleh disisipkan antara kata kerja aktif transitif dengan objek. Okey. Jadi ini penyedari ni dia kata kerja aktif transitif dan seperti tahu selepas kata kerja transitif mesti ada objek. Jadi sekarang ni apa kesalahan dalam ayat ni ialah kita pergi sisipkan kata lain, iaitu akan. Akan ni bukan objek. Jadi bila akan ni dia bukan objek, lepas tu dia disisipkan ni, maksudnya ayat salah lah. Sebab selepas kata kerja transitif mesti ada objek. Next. Jadi maksudnya ayat yang betul dia Ahmad menyedari kesilapannya dah cukup. Itu kita jawab ayat yang betul lah. Seterusnya yang akhir saya adik rindukan nenek di kampung. Okey, ni ayat ni salah. Dan betul dia, ayat yang betul dia ialah adik rindu akan nenek di kampung.
Justifikasi untuk ayat ni, kata sediakan, kata sediakan tu digunakan bagi kata adjektif ataupun frasa adjektif yang bersifat emotif. Emotif ni maksudnya berhubung ataupun berkait dengan emosi lah. Okey. Jadi ayat ni digunakan ikan. So, digunakan jadi ayat ni adik rindukan meja di kampung. Ayat ni salah sebab dia tak ada, sebab dia pendekkan akan memberikan dan dia sambungkan dengan rindukan. Jadi rindu tu. Jadi ayat ni salah sebab kita kena guna akan sebab apa? Rindu tu ialah emotif. Adjektif, frasa adjektif yang bersifat emotif. Okey. Jadi yang seterusnya, Ali merupakan pelajar yang paling tinggi sekali di dalam kelas. Okey, ayat ni selalunya apa kita kalau ingat balik lah masa kita SPM dulu. Masa kita SPM dulu banyak kesalahan ni dalam kita punya apa penyuntingan. Okey, jadi yang betulnya untuk ayat ni jadi dua iaitu Ali merupakan pelajar yang paling tinggi di dalam kelasnya ataupun Ali merupakan pelajar yang tinggi sekali di dalam kelasnya. Okey, justifikasi untuk ayat ni kenapa daripada salah ni, kenapa begitu salah? Kenapa ayat ni salah? Ialah sebab kata penguat sekali tidak boleh berganding dengan kata penguat paling kecuali kata penguat sungguh, sangat dan amat. Okay, kata penguat ni apa? Kata penguat ni ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata ataupun frasa adjektif. Saya bersedia. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kesalahan frasa sendi nama. Kesalahan frasa sendi nama. Yang pertama, di sini kita lihat Sultan Mahmud memerintah Melaka di tahun 1488. Kenapa dia salah? Tengok di justifikasi. Kata sendi digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama bagi merujuk tempat. Merujuk tempat. Jadi yang betul dia adalah Sultan Mahmud memerintah Melaka pada tahun 1488. Gunakan pada, bukannya di. Seterusnya ialah maklumat rompakan bank telah dilaporkan ke pihak polis. Okay. Dan yang betul adalah maklumat rompakan bank telah dilaporkan kepada pihak polis. Jadi ke dan kepada ini jangan salah penggunaan. Dan dan kenapa ada salah? Kata sendi ke tadi digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama bagi merujuk tempat, arah dan masa, bukannya kepada yang polis, bukannya kepada individu ya. Ya, gitu. Terusnya dalam bantuan banjir dari kerajaan telah diterima oleh penduduk kampung Nering dari kerajaan. Yang betulnya adalah bantuan banjir daripada kerajaan telah diterima oleh penduduk kampung Nering. Jadi kita lihat justifikasi kata sendi dari digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama bagi merujuk tempat, arah dan masa. Bagi merujuk tempat, arah dan masa. Ya, dari. Oke, seterusnya adalah angin bertiup kencang daripada arah utara. Yang betulnya adalah angin bertiup kencang dari arah utara. Jadi kita lihatlah kenapa dia boleh salah kan. Kata sendi daripada digunakan di hadapan kata nama ataupun frasa nama bagi merujuk punca, sumber atau asal kejadian suatu benda dan perbezaan ataupun perbandingan. Seterusnya. Baiklah, seterusnya ya. Ini bungkusan itu mahu dikirim pada siapa? Di sini menggunakan pada, itu apa kita panggil? Ya, padalah. Yang betulnya adalah bungkusan itu mahu dikirim kepada siapa? Jadi kata sendi pada kurang sesuai digunakan di ayat ini karena kata sendi pada ini digunakan di hadapan kata nama, frasa nama bagi menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Ya. Jadi bukannya kepada orang ataupun kepada individu. Jadi dia haruslah digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Yang seterusnya adalah baju baru itu ayah beli bagi ibu. Yang betulnya baju baru itu ayah beli untuk ibu. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi memang selalu juga salah nih.
Sebab kita kadang menganggap bahwa bagi dan untuk itu adalah penggunaannya adalah sama. Oke? Sebenarnya kata sendi untuk dan bagi boleh bervariasi atau bertukar ganti jika digunakan di hadapan frasa nama atau kata nama yang berfungsi untuk menunjukkan kegunaan sesuatu. Contohnya, benda ini boleh kita guna ataupun untuk dan bagi ini kita boleh guna ataupun bertukar ganti apabila menunjukkan kegunaan sesuatu. Contohnya, untuk siapakah hadiah ini? Jadi itu betul. Kalau yang salah, bagi siapakah hadiah ini? Jadi dia salah di sana. Contoh yang lain, kalau yang betul, jam tangan ini untuk Fahmi. Itu ayat yang betul. Kalau yang salah, jam tangan ini bagi Fahmi. Jadi kita dapat lihatlah, tidak semua penggunaan bagi dan untuk ini dapat bertukar ganti. Oke, seterusnya adalah ini. Ada. Ketua jabatan merasa curiga terhadap kejujuran pegawai keuangannya. Yang betul adalah ketua jabatan merasa curiga tentang kejujuran pegawai keuangannya. Kita lihat kenapa salah. Kata sendi terhadap digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu. Contohnya manusia, hewan atau benda. Jadi kita lihat di sini bukan hewan. Kejujuran bukan manusia juga dan bukan juga benda. Jadi kejujuran adalah sifat. Jadi dia tidak dapat digunakan terhadapnya. Jadi kita gunakan tentang. Tentang ini lebih sesuai untuk digunakan. Seterusnya ialah perkara ini akan dibincangkan di dalam mesyuarat. Ini yang salah. Akan dibincangkan di dalam, di sini dikatakan mesyuarat. Yang betul, perkara ini akan dibincangkan dalam mesyuarat. Kita lihat justifikasi karena justifikasi dia. Kata sendiri dalam dan antara, dalam ataupun antara ini digunakan di hadapan kata nama atau pesan nama yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Jadi ada yang tertinggal sedikit, kita mungkin salah dalam pembagian buat. Jadi kita lihat dalam muka surat 11. Kita lihat yang kedua tentang isu bully cyber. Dapat semua? Kalau dapat katakan yes. Oke. Muka surat 91 kita lihat bagian isu bully cyber. Oke. Isu di sini kita lihat yang betul isu bully yang salah. Yang salah, isu bully cyber semakin meningkat dari tahun ke setahun. Dan yang betul, isu bully cyber semakin meningkat dari setahun ke setahun. Ataupun kita boleh gunakan isu bully cyber semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dalam konteks ini harus ada perimbangan kata. Artinya kalau kita guna dari tahun ke tahun, ya kita guna dari tahun ke tahun, betul lah. Jangan kita buat setahun ke tahun ataupun tahun ke setahun, itu salah. Sampai tidak ada mempunyai perimbangan kata. Jadi kita lihat di justifikasinya, pengukuran serentak imbuhan perlu dilakukan jika kata sendi dari dan ke digunakan secara serentak dalam ayat. Jadi harus ada perimbangan kata. Oke, paham? Oke, baiklah yang terakhir di sini, bila berjalan ke sana dan ke sini. Bila berjalan ke sana dan sini, mencari anak potongnya yang hilang. Yang betul, bila berjalan ke sana dan ke sini, mencari anak potongnya yang hilang. Kemudian justifikasi, kata sendi ke tidak boleh digugurkan pada unsur kedua dalam ayat gabungan yang menunjukkan tempat atau arah. Kadang-kadang kita macam berpikir, oh ke ini kita boleh apa? Kita boleh macam kita buat satu je lah di depannya. Padahal yang harus kita buat kedua-dua. Artinya, jadilah dan bila berjalan ke sana dan ke sini mencari anak patungnya hilang. Itu betul. Kalau yang selalu kita buat, bila berjalan ke sana dan sini, kita macam terus shortcut kan. Jadi kalau bila tertinggal benda tu jangan jadi salah dalam ayat. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada klausa dan ayat. Oke, baiklah. Klausa ini merupakan satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi binaan dalam ayat. Dan klausa terbagi kepada dua, yaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Oke, yang bebas ini dapat berdiri sendiri dan menjadi ayat lengkap jika diucapkan dalam intonasi yang sempurna. Oke, yang tidak bebas
tidak dapat berdiri sendiri, ataupun intonasi bagi kata bebas ini selalunya tidak lengkap ataupun tidak bersifat ayat lah, dan selalunya memerlukan klausa bebas untuk membentuk ayat yang lengkap. Jadi kita akan lihat juga contoh ya. Oke, selanjutnya ya ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan dalam ucapan intonasi yang sempurna, dan semua ayat tunggal terdiri daripada klausa bebas, manakala pembentukan ayat masmuk menggunakan klausa bebas dan klausa tak bebas. Oke. Kita akan melihat sebab ayat dan klausa ini hampir sama. Ayat dan klausa bebas sahaja hampir sama. Kenapa? Klausa bebas dia boleh menjadi sempurna, tetapi kita panggil yang buat dia tidak menjadi ayat ialah dia tidak dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Jadi itulah yang membuat dia tidak lengkap lah, atau tidak jadi ayat ya. Ya, sebab kalau kita tahu pun dalam ayat kita ada subjek dan predikat juga. Jadi klausa bebas turut ada subjek dan predikat, cuma dia tidak lengkap karena ada nokta di ujung dan tidak diawali dengan huruf besar di depan. Terusnya. Jadi ini contoh penggunaan klausa bebas dan tak bebas. Ini contohnya tidak sama dalam buku, sebab saya mau lebih paham. Dalam buku ini agak sukar untuk paham. Jadi saya ambil contoh yang ringkas. Oke, contoh ayat, Aminah ke dapur untuk menanak nasi. Oke, Aminah ke dapur untuk menanak nasi. Klausa bebas di sini adalah Aminah ke dapur. Subjek di sini adalah Aminah. Predikatnya ke dapur. Itulah. Dan klausa bebas untuk menanak nasi. Selalunya klausa bebas ini dia depannya ada kata hubung. Selalunya lah untuk nasi, pergi ke untuk sembahyang, untuk memasak hubung. Itulah. Selalunya dia ada kata hubung selalunya. Oke. Jadi kita lihat sini ada pecahan dia lagi. Klausa nama, Aminah, klausa kerja, ke dapur. Klausa kerja di sana untuk menanak. Klausa nama tenang, nasi. Jadi kalau dalam buku kita lihat dia macam susah untuk paham sebenarnya. Kalau kamu tengok dalam buku, coba kita lihat rujuk buku. Di sini mengatakan mereka menyatakan bahwa Halim beristri dua. Klausa bebas di sini mereka menyatakan. Klausa bebas di sini Halim beristri dua. Kalau kamu paham dia punya apa kita panggil itu? Paham dia punya itu konteks dia ataupun dia punya peraturan, kamu dapat tanggapan. Tapi di sini dia macam terbalik sedikit. Betul juga, tapi agak susah untuk paham. Jadi sekian dari kami.